أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي أمي الحبيب العالي القادر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpahan kurniaan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita sehingga ke saat ini. Kita dapat sama-sama berada di bulan Syawal yang mulia. Dan mungkin hari ini ada yang berpuasa, mula dah puasa 6. Alhamdulillah, kita dapat sama-sama meneruskan lagi puasa setelah bulan Ramadan dan menjaga amal ibadah kita, berada di masjid, solat berjemaah di masjid, dan meneruskan bersama dalam majlis-majlis ilmu taman-taman syurga. Atas dunia ni ada 3 taman syurga yang kita kena ada. Pertama, majlis ilmu, taman syurga. Yang kedua, di Raudhah, di Masjid Nabawi Madinah, tempat Raudhah depan tu, kapek warna hijau tu. Dia lain sikit. Situ dipanggil Raudhah, tempat Nabi solat, tempat Nabi berzikir. Tapak asal Masjid Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk dapat semaya dalam tu berada seperti taman syurga. Mungkin di sana kita semaya, kita bersujud, mungkin di tempat itu juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud berzikir di sana. Yang ketiga, perjalanan antara dua anak panah. Tempat kita memanah dengan tempat sasaran target. Jalan antara keduanya seumpama jalan di taman syurga juga. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, tak boleh buat tiga-tiga so pun tak apa dah. Hak paling penting majlis ilmu. Dengan adanya kita di taman syurga ini, maka menjadilah kita tetamu VVIP. Apatah lagi bila mana taman syurga majlis ilmu itu diadakan di atas masjid. Lagi mulia, bertambah mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduk di taman syurga atas masjid pula. Jangan lupa untuk niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Sahaja aku beriktikaf. Iktikaf ni kurung diri untuk kebaikan. Mendengar perkongsian ilmu, bacaan kitab, berzikir, tanpa kita buat benda-benda yang lara.
Kalau kita niat iktikaf, kita buat benda lara, dia batal niat iktikaf tersebut. Jadi bila kita berniat iktikaf, maka kita kena kurung diri kita berada dalam kebaikan sepanjang kita iktikaf, maka dapatlah pahala walaupun kita tertidur. Jadi tuan-puan, kita sambung kuliah kita minggu lepas. Raya pertama kita buat lalu kuliah raya pertama, tak kira dah orang nak beraya ke tak, kuliah tetap diteruskan. Raya pertama malam tu kita dah baca adab menjaga mata. Pada malam ni kita akan sambung adabul uzun, adab jaga telinga. Muka surat 105 kitab Bidayatul Hidayah. Nak habis ni, sebulan dua lagi habis ni. Muka surat 105 adabul uzun, adab menjaga telinga. Jadi telinga ni adalah anugerah daripada Allah, nikmat panca indera dipanggil. Adanya telinga kita menandakan anugerah daripada Allah. Bahkan ada telinga, ada pula Allah beri sifat pendengaran. Maka dengan telinga itu kita boleh mendengar. Dua kali syukur kita pada Allah. Ada piring telinga ni dipanggil. Kemudian ada sifat mendengar tu pula. Apa guna kalau ada telinga besar piring astro telinga, tapi tak dengar pekak kita. Ini dipanggil kurang dah nikmat situ. Jadi bersyukur kita kepada Allah masih ada telinga, boleh mendengar dengan izin Allah. Sifat mendengar tu Allah beri kepada kita dengan asbab adanya telinga ini. Maka dengan telinga anugerah Allah ini kita kena jaga. Maka Imam Ghazali pun tulis ada adab hak perlu kita jaga, adab telinga. Tu. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, ada pun telinga. Kita ada dua telinga, kanan dan juga kiri. Tu. Belakang depan tak ada. Cukup kiri kanan tu dia cover belakang dah 360 darjah. Orang tepi alik atas kita, alik bawah boleh dengar walaupun tak ada atas kepala telinga. Dia kiri kanan ni cover belakang 360 darjah. Kata Imam Ghazali, ada pun telinga, maka peliharalah ia daripada mendengar perkara bid'ah atau umpatan atau perkataan yang jahat atau perkataan yang sia-sia atau menyebut-nyebut keburukan manusia. Berarti kat tu. Ada pun telinga anugerah Allah ini dua pasal telinga ni. Comel Allah buat mata sepasal, dubai hidung pun sepasal, telinga pun sepasal, tangan sepasal, kaki sepasal. Tu. Ada pun telinga ni, peliharalah daripada mendengar perkara bid'ah. Bukan bid'ah kena perhati molek, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Hak kita tak sedengarnya bid'ah hak dalalah, hak menyesatkan lah. Tu. Atau umpatan ngopak lain kira. Kita ni walaupun tak ngopak, telinga kita kena jaga daripada mendengar umpatan. Umpatan tu tak semestinya benda tu tak betul. Benda tu betul pun kalau kita dengar orang tu kecek, orang yang kita kecek tu tak suka, apa yang kita kecek dipanggil ngopak dah. Tu. Jadi benda tu betul sebenarnya. Keaiban, kehinaan, mempelekeh ke orang. Maka telinga kita walaupun kita ni tidak mengopak, tapi kita pergi join dengar, maka kena peliharalah supaya tidak mendengar umpatan. Ataupun perkataan jahat, kena pelihara juga telinga kita yang Allah anugerah ini daripada perkataan jahat. Perkataan jahat ni lagu mana? Pertama perkataan lucah. Yang kedua dia perkataan itu tak lucah, tapi perkataan itu menyakitkan hati, seperti bodoh, tu huduhmu. Perkataan itu perkataan yang
menyakit ke hati orang lain, walaupun dia tak kata kita, dia kata ke orang lain, tapi kita pergi dengar sekali, join sekali. Ini dipanggil perkataan jahat, perkataan yang dikeluarkan oleh seseorang kepada seseorang lain, dan kita pun join dengar, yang mana perkataan itu memberi sakit hati kepada orang si pendengar tersebut. Ni tulis dah. Tu. Atau perkataan yang sia-sia. Perkataan sia-sia ni dia bukan perkataan jahat, tapi perkataan tu tak ada manfaat langsung. Tu sia-sia je benda tu. Atau menyebut-nyebut keburukan manusia, menyebut-nyebut tentang buruk orang tu, buruk orang ni, aib orang tu, aib orang ni, silap orang tu, silap orang ni. Tu. Jadi orang lain sebut, kita pergi dengar, kita tukar dengar, maka dia panggil tak ada adab dengan telinga yang Allah anugerah. Sedangkan Allah anugerah telinga ini bukan untuk tujuan tersebut. Maka kata Imam Ghazali lagi, sebenarnya telingamu, sebenarnya telinga kita ini diciptakan oleh Allah supaya kamu dapat mendengar dengannya kalam Allah Ta'ala, iaitu Al-Quranul Karim, dan sunnah, yakni hadis-hadis Rasulullah, dan hikmah-hikmah para awliya'nya, kata-kata para awliya'nya, wali-wali lah. Dan supaya bila mendapat ilmu pengetahuan dengannya, kamu dapat mencapai kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi di sisi Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Jadi yang sebenarnya Allah cipta telinga kita ni untuk apa? Pertama sekali untuk dengar Al-Quran. Ni dengar Al-Quran. Jadi kalau telinga kita ni bila dengar sehari tak dengar Al-Quran, teruk. Tak ada adab kita dengar telinga, bila sehari tu telinga kita tak tadah dengar Al-Quran. Dok baca lain kira, tak reti baca pulak lain kira. Ada orang reti baca tapi dia tak baca, ada orang tak baca sebab tak reti baca. Hak tu suku kira. Hak ni masalahnya, baca ko kedok ko, reti baca kedok ko, kena dengar Al-Quran. Tu adab dengar telinga, kena dengar Al-Quran. Paling malah mari sejik dengar tu email baca Quran, baik. Ataupun mari awal sejik orang pasal keset ngaji dengar kita. Itu. Ataupun 10 minit lagi nak masuk, kita buka pintu nyelo bagi orang puas tu hodok rumah tak boleh nak mari sebab hek. Tapi dia boleh dengar Al-Quran. Afdal dia dengar Al-Quran waktu dia hek. Tu tidak menghalang, tidak berdosa. Tu. Tak boleh baca Quran sebab hek lain kira. Tapi dengar Al-Quran satu amalan zikir yang menjadi amalan bagi orang hak hek. Tu dengar Al-Quran. Orang yang dengar Al-Quran dia rasa serabut, dia adalah manusia yang dikuasai oleh syaitan. Kerana hanya syaitan sahaja yang serabut bila dengar Al-Quran. Sebab tu orang masuk jin, kita baca Al-Quran, dia jadi serabut, lama-lama dia tubik. Ni banyak buah daripada baca Al-Quran, banyak buah ngaji daripada baca Quran. Sebab tu banyak baca Quran. Itulah kelemahan jin. Tinggi mana ketaatan kita menjadi kelemahan bagi syaitan. Besar kemaksiatan kita menjadi kekuatan bagi syaitan. Jadi kekuatan kita adalah bila mana kita menjaga adab dengan telinga, antaranya dengan mendengar Al-Quran. Kerana itulah tujuan Allah menciptakan telinga kita, supaya kita mendengar Al-Quran. Kena dengar Al-Quran. Pasal keset ni bawa kereta pasal keset, bunyi Quran, jangan alih tu buat. Dengar dulu. Paling kurang 2 minit, 3 minit dengar dulu. Jangan kita buka, silap lagi buka bunyi Quran. Jangan alih lagi adab kita dengar Quran. Kan kita kan bawa kereta nak dengar lah muzik hilang ngatu.
boring-boring jalan jam dan sebagainya, nak buka lah muzik, niat tu nak dengar muzik, tiba-tiba pergi buka salah pasal link lain hok Quran, puk dengar Quran. Jangan alih, biar dulu, dengar dulu dia habis rakaat ke sesuruh ke, dia habis berhenti molek, nak alih-alih yang pasti kena dengar dulu. Itu adab dengar Al-Quran. Telinga kita kena beradab dengar Al-Quran. Tu. Begitu juga kita nak pergi kecek dengan orang, dia duk baca Quran, kita kena duduk belakang dia, duduk tepi, jangan tegur dia, jangan wisalah. Kita nak kecek dengan dia tengah baca Quran, makruh kita wisalah, tak boleh. Tu makruh wisalah. Kerana apa? Kerana dia sedang membaca kalam Allah lebih mulia daripada kalam-kalam hak lain, termasuk kalam jawab salah tadi. Batu kalau kita orang duk baca Quran, kita giwi salah dia, makruh. Kita makruh menyebabkan dia terpaksa berhenti Quran, jawab salah kita. Tu. Jadi orang nak baca, orang duk baca Quran, kita ada benda penting nak kecek dengan dia, kita pergi duduk tepi. Jangan wisalah, duduk tepi je. Dengar dulu dia baca. Jadi bila kita duduk tepi, dia tahulah kita nak kecek dengan dia. Jadi dia akan perhabis baca dia akan berhenti comel, sadaqallahul azim. Dia sadaqallahul azim, baru kita wisalah, assalamualaikum. Tu adab dia. Kita kena dengar dulu Quran dia baca. Tu tujuan sebenar Allah ciptakan kita Al-Quran. Tuan-puan yang rahmati Allah, hebat. Ada profesor dia buat kaji ya. Bila mana Al-Quran itu diperdengarkan kepada air baru ni, nama gapo dah profesor tu, orang Jepun, Profesor Misaru Emoto nama. Mama pelik dah, Misaru Emoto. Tuan-tuan boleh carilah dalam Google, Belambok ada kajian ni dibuat. Tu. Okey, kafe buat kajian. Profesor Misaru Emoto ni dia buat kajian saintifik berkenaan air. Dia tahu air, dia pasal Al-Quran. Dia perdengar ke Al-Quran tu kepada air. Dan dia pun tengok dengan alat dia, gapo dia alat dia, teleskop ke gapo dah. Dia tengok molekul air tu berubah jadi comel. Molekul air ni kata dia berbentuk heksagon, dan setiap bentuk dia berbentuk kristal bercahaya bila didengar ke Al-Quran. Frekuensi suara Quran tu dirakam oleh air. Sebab tu lah ni ada air syifa, air tawar dibaca ke, kerana sifat air tu merakam. Hebatnya Al-Quran ni frekuensi dipanggil suara Quran tu. Manakala air tu dipasang muzik, air tu berubah, molekul dia jadi pecah, huduh, jadi tak bercahaya. Air tu hak masuk dalam badan kita, mengalir dalam badan. Sebab tu orang zaman dulu anak nak periksa buat air tawar, buat baca air yasin, buat mai ajak. Sebab apa? Frekuensi suara Quran tu dapat merubah molekul-molekul air jadi baik, dan diminum pula masuk dalam badan jadi molek. Tu baru dibaca pada air. Bayangkan Al-Quran tu, walaupun anak kita kecil tak erti baca lagi, kita baca Quran tepi anak. Surah Al-Baqarah contohnya, surah Yusuf, surah Al-Mulk, surah Al-Insan, surah-surah Maryam. Bagaimana Siti Maryam melahirkan anak Nabi Isa alaihi salam, dibacakan antara surah yang dibaca pada bayi. Bayi tu tak erti baca Quran anak kita, kita pergi baca tepi dia, tak apa, niat untuk dia. Baca pula biar dia dengar, bukan baca slow, baca kuat. Kalau bayi kak sederhana pun tak apa dah baca. Dibaca, kena baca dengar. Lantang suara. Bila dibaca ke Al-Quran kepada orang termasuk bayi, dibuat kaji frekuensi suara Quran tu dia masuk ke telinga, dia boleh memberi gegaran kepada seluruh anggota badan,
dan dia dapat merubah molekul-molekul air yang ada dalam badan. Kita ni kata doktor 85% ada air dalam badan. Air, darah. Dalam tulang ada air tulang. Otak penuh air. Maka kita ni penuh dengan air dalam badan. Terambil pisah cocok, kerubik lalu darah, air. Jadi air darah ni mengalir dalam badan kita. Bila frekuensi suara Quran tu kita dengar, Quran tu dia masuk, dia boleh merubah molekul-molekul darah kita ni, air dalam badan ni jadi molek. Sebab tu bila jin tu masuk dalam badan kita, mengalir dalam darah, Nabi kata jin tu mengalir dalam darah. Bila kita baca Al-Quran, frekuensi suara Al-Quran tu dia menekan molekul-molekul dalam darah air ni, menyebabkan dia mutah. Tubik benda-benda hodak comel. Oh tu kajian sains. Hebatnya Al-Quran. Kerana itulah Rasulullah Allah menjadikan telinga kita ni adab pertama untuk kita dengar Al-Quran. Maka kalau kita dengar Al-Quran rasa serabut, ni kena muhasabah banyak lah. Kita dikuasai oleh benda lain dah tu. Jadi Al-Quran ni bila kita dengar, dia akan memberi ketenangan kepada jiwa kita. Emosi yang tengah tegar jadi tenang. Tu. Hak sedih jadi hilang kesedihan, reda sedih dia. Hak tak boleh reda, baru aksiden anak mati kecil, di kampung apa mati anak dia, Allah Rabbi aksiden. Nak boleh puasa nak kat raya. Bagaimana dia nak terima kenyataan anak masih menyusu lagi dalam bulan puasa nak raya dah balik kampung aksiden meninggal. Macam mana dia nak terima tu? Jiwa dia dalam keadaan dihiri-hiri, sakitnya jiwa dia itu. Tak habis, tidak dapat ubati dengan makan nasi 40 pinggir pun, makan burger ke, makan kek secret recipe, tidak dapat ubati melainkan dengan Al-Quran. Tenang jiwa dia menerima qada dan qada Allah SWT dengan baik. Itulah fungsi telinga hebat bila kita dengar Al-Quran. Jadi diciptakan oleh Allah telinga ni untuk dengar Al-Quran. Jadi dalam sehari pasti kita dengar Al-Quran. Mudah ya. Lepas setiap kali subuh Masjid Bandar Permaisuri ada buat ngaji Quran. Hak nak baca boleh baca sekali, hak nak ikut baca boleh ikut, tak boleh ikut, tengok saja Quran, dengar tengok, tak apa. Tosi tengok, dengar saja, duduk cokoh dengar, tak apa. Boleh pahala orang mendengar Al-Quran walaupun dia tak ikut baca. Jadi tu dalam sehari tu kena ada dengar Al-Quran. Hak paling molek subuh tu dengar Al-Quran dah lepas subuh. Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang zaman dulu baca tarawih, kadang dia ngaji Quran sebelum subuh. Untuk apa? Untuk orang bangun tidur tu, dia bangun kalimah pertama dia dengar Al-Quran pasal pekah. Tu orang zaman dulu. Allah ni orang marah dah. Bising. Orang kata ganggu tidur. Tu yang pertama dengar Al-Quran. Di zaman tafih-tafih dulu, nak tidur malam satu dom tu dia pasal Quran. Dok baca pun dia pasal saja, pasal Quran buat ulik tidur. Kalau boleh kita ajar anak-anak kecil kita ulik tidur bukan dengan lagu, ulik tidur dengan Al-Quran. Pilih, boleh pilih baca Syekh mana. Nak baca kasar, nak baca Mendayu, nak baca Murata, nak baca lagu biasa. Boleh pilih sesuai. Hak mana sesuai anak kita boleh dengar dia rasa selesa, pasal hak tu. Tu. Lebih baik kita pasal Quran daripada kita dodok ke dia dengan lagu-lagu. Tu. Pendengaran adalah pendidikan awal kanak-kanak. Bukti dia bila kanak-kanak tu lahir, sunat kita buat apa? Azan. Bukan basuh dulu bayi tu lak-lak dok, azan dalam keadaan berdarah lagi. Itu sunat, paling sunat.
Azan dalam keadaan kita ambil buku tu, darah tu ada lagi, tak basuh lagi. Azan. Sebab apa? Pendidikan awal kanak-kanak supaya dia mendengar. Fungsi dia mendengar. Azan. Lepas azan, barulah basuh, cuci dan sebagainya. Dan setelah tu kena anak tu didengar baca ayat Al-Quran. Dia pasti ke kalimah pertama di lisan bayi yang boleh sebut adalah perkataan Allah, bukan perkataan lain. Tu. Ni kenalah. Ini kejayaan awal ibu ayah. Jadi fungsi telinga dia memainkan peranan penting. Budak tu dengar semua dia tak boleh kecek lagi, dia dengar lama-lama dia sikit lama-lama Allah dia boleh sebut. Bukan abah, umi, papa, Doraemon, Baby Shark, tidak, tapi Allah perkataan pertama. Dia akan dibantu untuk sebut Allah tu melalui pendengaran. Maka banyak ke dia dengar Al-Quran. Seterusnya adab kita dengan telinga adalah sunnah mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis Rasulullah ni kita kena dengar lah. Banyak hadis dibaca ke kita dengar. Kalau kita boleh baca lagi baik. Dan hikmah-hikmah para aulia dan juga kata-kata para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru yang mursyid, dia wi nasihat gapo kalam-kalam alim ulama lah, kita mendengar dan mengambil iktibar. Kerana setiap-tiap kata dari mereka adalah seperti mutiara-mutiara yang lebih menilai daripada mutiara di lautan. Menjadi petunjuk juga kepada hidup kita, cerah menyuluh masa depan yang baik kepada kita. Dan supaya bila mendapat ilmu pengetahuan dengannya, kamu dapat mencapai kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi di sisi Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Supaya dengan telinga juga kita mendengar ilmu disampaikan. Ni perumpamaan ni lah, kita menjadi pendengar lah. Mendengar yang dikongsikan. Hak mana molek kita ambil boleh pahala. Ni ambo tak tahu berapa kalimah dah. Hak ambo bagi tahu malam ni start Fatihah tadi siapa lain tak tahu. Tapi malaikat tahu. Sepanjang kita dengar kalimah hak molek tu, jadi saya pahala setiap huruf. Setiap huruf, setiap kalimah yang baik hak kita dengar masuk, kita dengar, kita faham, kita hayati, menjadi gudang pahala untuk kita. Faham tak faham suku kira. Tu suku kira. Hak penting dengar dulu, hak benda molek boleh pahala dah situ. Maka dengan ilmu lah hak kita dengar, kita dapat memahami, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mengamal ibadah dengan sempurna, lalu kita mendapat kenikmatan yang abadi di sisi Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Dialah Allah yang maha mengetahui, yang maha mendengar. Tuan-puan dirahmati Allah, tapi telinga kita ni terbatas. Kita boleh dengar benda zahir je. Hak dalam hati manusia, telinga kita tak boleh dengar. Kita boleh dengar orang panggil, hoi, boleh dengar. Tapi hak dia dalam hati, hak dia lintas hati orang lain, kita nak dengar tu tak boleh. Itu dipanggil keterbatasan telinga kita. Jadi telinga kita ni kita dengar hak zahir lah. Jangan kita nilai hak dalam hati manusia. Mencari-cari walau kita tahu dengar isi hati manusia, mak itu dipanggil buruk sangka. Kerana telinga kita terbatas untuk mendengar isi hati manusia. Maka kata Imam Ghazali, apabila kamu mendengar dengannya pada perkara-perkara maksiat, bila kita guna telinga untuk dengar perkara maksiat, maka apa yang memberi manfaat kepadamu memberi mudarat kepadamu, dan bertukar sebab untuk kejayaanmu kepada sebab kecelakaanmu. Bila kita guna telinga untuk mendengar maksiat, perkara-perkara yang maksiat, mengundang maksiat, maka jadi mudaratlah telinga kita itu kepada diri kita sendiri, dan kecelakaanlah
kepada kita, kerana Allah SWT anugerahkan telinga ini untuk kita hanya mendengar, menjadi ujian pada kita juga telinga ni, supaya kita memilih untuk mendengar kebaikan sahaja. Dan mungkin kadang-kadang kita tergelincir juga dalam kemaksiatan. Kadang dengar umpatan nampak kan, telinga ni kadang suka, dia suka sebab ada nafsu, mendengar umpatan, mendengar kekejian, mendengar benda-benda yang maksiat. Ataupun telinga ni tu apa, kena jaga sekarang. Dia telinga ni bahaya bila kita dengar ada satu berita, dia boleh beri kesan pada hati. Pertama, kita ni tak suka dah orang tu. Tiba-tiba telinga kita ni dengar orang lain duk ngopak ke orang hak kita tak suka tu. Ni bahaya. Kita akan jadi cenderung untuk dengar. Ni bahaya. Dia akan beri kesan kepada jiwa kita, kesan mazmumah. Maka kalau kita tahu dah orang duk kecek pasal orang hak kita tak suka tu, kita kena lari dah. Kerana ia akan mudarat lagi kepada jiwa kita bila telinga kita mendengarnya. Ada orang balik raya, kita adik-beradik mungkin ada selisih faham seorang dua mungkin. Tiba-tiba mak ayah kita duk puji anak dia, anak adik-beradik kita, anak saudara kita. Mak ayah kita tak puji anak kita, hai. Kita duk dengar dia duk puji anak adik abang kita contoh. Duk puji anak kakak kita. Mak kita tak puji anak kita. Bila telinga kita dengar ni bahaya. Bila tu dengar sekali tu kena lari dah. Kalau kita duk tahan dengar semua, dia mari sakit hati. Ni bahaya. Dia pergi kepada jiwa hasad, jiwa dendam, jiwa iri hati dengan nikmat yang ada pada orang lain. Orang lain tu bukan orang lain, dah adik-beradik kita, jiran tetangga, keluarga kita, kakak sekerja. Boh puji dia tu. Kita jadi dengar tu jadi tak suka lalu. Ni bahaya ni. Kena jagalah telinga tu. Lebih baik tak payah mendengar. Kerana benda ni akan sebab kecelakaan bagi kita. Maka peliharalah telinga kita daripada mendengar benda-benda yang boleh memberi kecelakaan pada jiwa kita, diri kita. Dan kata Imam Ghazali, dan ini amat rugi. Ini amat rugi. Seperti Azazil. Azazil dia ada telinga. Syaitan lah dulu. Nama dia dulu nama dia Azazil. Di Lauh Mahfuz nama dia Iblis dah. Tapi masa tu dia nama Azazil lagi. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat, Allah kata, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah katakan, aku nak jadikan khalifah pengganti di atas muka bumi ini, aku nak jadikan manusia. Azazil itu dengar telinga. Buat gapo ke Allah nak jadikan manusia yang akan menumpahkan darah di atas muka bumi ini dan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini? Cukup ada kami, aku, malaikat, sudah cukup dah untuk memujimu, mensucikanmu, menyembahmu. Tak payah buat. Dia mari, dia bila dengar tu dia mari tu hasad Azazil ketika tu. Jadi sebelum tu dia tak kufur lagi tu, dia dengar gitu dia mari serai pada jiwa. Gapo jangan jadi mari deki. Tapi Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu hak sekmu tak tahu. Allah jadikan juga Nabi Adam alaihi salam, laqad khalaqanal insan fi ahsani taqwim. Ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Dekilah dia sebaik-baik kejadian. Allah pun perintah suruh sujud. Bila dia dengar Allah perintah suruh sujud, dia tak sujud. Dia tak lawan lagi, dia sujud. Ingkar. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka Allah tanya dia, bapamu tak sujud?
ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, mu cipta aku daripada api, mu cipta daripada tanah, mana lebih hebat. Bahkan mu kata dia sebaik-baik ciptaan, aku ni mu cipta daripada api. Dia mari balas dengan Tuhan, dia mari balas. Maka Tuhan puan, mari mana mula-mula tu pendengaran. Tu dia mari. Sebab tu kita kena jaga eloklah benda hak boleh rosak jiwa, elok daripada dengar. Dan ini amat rugi, kata Imam Ghazali, rugi. Azazi dia boleh, Allah banyak pakak dia boleh, al-abid dia boleh, al-alim dia boleh, az-zuhud dia boleh disebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali. Nak gapo lagi dia? Duk ada syurga dah, boleh naik langit gapo boleh. Ibadah hebat pada malaikat, tiba-tiba kufur, Allah rugi, kihlingo. Dan juga mari hasad. Dan janganlah kamu menyangka, kata Imam Ghazali sikit lagi, bahawa dosa itu khusus bagi yang mengata. Imam Ghazali kata, mu jangan duk suka orang hak mengata tu ya dosa. Tidak bagi yang mendengar. Pada satu khabar hadis kata Imam Ghazali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul mughtabin. Sesungguhnya orang yang mendengar akan orang yang mengupak. Orang yang dengar, orang yang mengata mengupak adalah bersekutu dengan orang yang berkata tu. Maknanya dia setuju dengan orang yang kata tu kalau dia dengar. Dan dia juga dikira salah seorang daripada orang-orang ngopak. Jadi Nabi Imam Ghazali kata, mu jangan suka orang yang ngopak tu, orang yang kata tu ya dosa. Mu dengar sekali dosa sama, tidak ada beza. Tu. Jadi tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah adab telinga kita. Allah SWT jadikan telinga kita ini untuk mendengar Al-Quran, hadis, kata-kata alim ulama, mendengar ilmu dan kata-kata baik, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sambung minggu depan. Adabul lisan, adab jaga lidah. Ingat dia masuk malam ni tak ada juga. Minggu depan ambo cuti tu, nak maklum lalulah, kena pergi Johor. Ada peperiksaan sikit, ada peperiksaan pihak atas buat peperiksaan sikit, kena pergi periksa di Johor lah. Selama 5 hari ada periksa, ada sambung belajar sikit, kena periksa. Jadi hari Isnin tu ambo cuti lagi, baru kelik daripada Johor. Hari Selasa tu ada lah, yang depan tak ada lah. Tapi insya-Allah lah, kalau ada, insya-Allah ada ganti lah. Ada ganti daripada ustaz lain, tengoklah. Itu minta maaf banyaklah. Jadi kita sambung lagi pada minggu-minggu yang akan datang lah. Adab jaga lidah. Adab jaga lidah ni panjang, berapa lama muka surat ni, sebab dia benda penting lidah. Nelah muka surat 7 lah. InsyaAllah kita sambung pada minggu-minggu akan datang. Minta maaf banyak terkasar bahasa, tersilap bicara. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah was salama fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tasbih kafarah dan suratul Asr.